Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? So, pada hari ini, jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan untuk kali ini, kita dalam bab 7 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang tajuk tingkatan 3. Dan fokus kita pada sesi kali ini ialah mengenai sistem pentadrat yang memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Untuk sesi kali ini, kita akan lihatlah bagaimana pentadbiran barat ni memberi kesan satu dalam sistem pemerintahan dan yang kedua ialah kehidupan masyarakat tempatan. Jom, tanpa buang masa lagi, jom kita pasak sejarah bersama dengan cikgu. Sistem pentadbiran barat ni sebenarnya banyak memberi kesan kepada kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Jadi, untuk sesi kali ini kita akan menelusurilah satu persatu, kita akan lihat kesan. Dan yang pertama sekali kita lihat dulu kesan terhadap kuasa pemerintahan. Dan kita fokus dulu bahagian pentadbiran tempatan. Okey, untuk pentadbiran tempatan ni kita rujuklah kepada beberapa buah negeri, di mana untuk negeri Sembilan, British telah meluaskan kuasa pada tahun 1874 di Negeri Sembilan ni. Ini bermulalah apabila British pada waktu ni telah menyebelahi pembesar tempatan iaitu Datuk Kelana. Kita dah belajar dah sebelum ni, konflik sebelum ni di mana di Sungai Ujong sebenarnya berlaku konflik ataupun kita perebutan kuasa lah di antara Datuk Bandar dengan Datuk Kelana. Dan Datuk Bandar yang telah diberi hak lah untuk menjaga kawasan Sungai Ujong tersebut. Jadi disebabkan Datuk Kelana masih tak puas hati, akhirnya di sini kita lihatlah Datuk Kelana telah mendapatkan bantuan daripada British nanti di sini. Dan akhirnya kita lihat nanti Datuk Kelana telah menguasai Sungai Ujong. Okey, itu sedikitlah di mana cikgu ulang baliklah mengenai apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi, disebabkan oleh British dah mula meluaskan kuasa pada tahun 1874 ni, telah menyebabkan secara tak langsunglah kedudukan yang Tuan Antah pun nanti akan tergugat. Malah British juga seterusnya telah menguasai kawasan Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan macam mana? Dia menempatkan pegawai majistret dan pemungut hasilnya di situ. Secara tak langsung, pegawai majistret dan pemungut hasil ni, cukai-cukai yang dikenakan akan mereka lah yang akan kutip segala cukai yang dikenakan. Yang kita kata akan menjalankan pentadbiran British lah di kawasan ni. Dan pada tahun 1895, kita lihat British telah menggabungkan daerah-daerah yang berada dalam Negeri Sembilan ni telah disatukan, membentuklah Persekutuan Negeri Sembilan. Jadi kita adalah itu Negeri Sembilan kita hasil daripada gabungan lah beberapa daerah yang ada. Okey, itu dalam Negeri Sembilan. Kita tengok pula untuk Pahang. Untuk Pahang bermula dengan pembentukan daerah di bawah pemungut cukai dan juga majistret. Secara tak langsung, bila adanya pemungut cukai dan majistret ni telah menyebabkan kuasa pembesar tempatan ni hilang. Malah British telah memaksa Sultan Ahmad untuk melucutkan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan. Gelaran ni sebenarnya adalah untuk Datuk Bahaman. Jadi sekarang ni gelaran kepada Datuk Bahaman ni sekarang telah dilucutkan. Dengan apa? Okey, dengan desakan daripada British. Oleh sebab tu kita lihat tindakan British ni sebenarnya bila dilucutkan jawatan Datuk Bahaman ni, ini adalah satu perkara yang sangat memalukanlah bagi Datuk Bahaman dan akhirnya dia bangkitlah untuk menentang British. Dan sebelum ni kita belajarlah macam mana Datuk Bahaman bangkit menentang British di Pahang. Okey, itu di Negeri Sembilan dan Pahang kita nampaklah kekuasaan ataupun pentadbiran penguasaan British secara tak langsung telah membawa kepada menggugat kedudukan pembesar tempatan. Okey, kita lihat pula di Perak. Di Perak ni, residen pertama Perak adalah J.W.W. Bush. Malah J.W. Bush ni merupakan residen yang pertama di Tanah Melayu. Sebab Perak antara negeri yang pertama yang menerima residen di Tanah Melayu ni, J.W.W. Bush ni. Okey, apa yang J.W.W. Bush buat? J.W.W. Bush ni telah menekan Sultan Abdullah untuk menandatangani surat pengisytiharan yang membolehkan residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan.
Inilah yang ditekan Sultan Abdullah pada waktu ni. Dan tindakan ni secara tidak langsung akan menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya nanti akan kehilangan kuasa. Sebab apa? Sebab kuasa sekarang ni dia akan berada di bawah JWW Bush ni, Residen British. Okey, jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati lah. Itu kita tengok nanti. Sebelum ni kita dah belajar macam mana JWW Bush tu dibunuh. Sebab apa? Sebab ketidakpuasan hati masyarakat, sama ada raja mahupun penduduk. Okey, yang keempat kita tengok pada negeri Terengganu. Di mana Terengganu pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan Kemaman telah menggugat kekuasaan Sultan dan juga pembesar. Ada penasihat, yang kat sini ada residen, di sini pula ada penasihat. Dan selain daripada itu, hubungan luar negeri juga telah ditetapkan oleh British. Di sini kita nampaklah di mana kuasa pentadbiran sekarang dimula dikuasai oleh penasihat British dan penolong penasihat British. Dan jawatan ni memanglah daripada mana? Daripada pegawai British tu sendirilah, bukannya rakyat tempatan. Okey, jadi secara tak langsunglah menggugat kekuasaan Sultan dan juga pembesar. Okey, itu untuk Terengganu. Kita lihat pula untuk Sabah dan juga untuk Sarawak ni. Kita tengok dulu Sarawak, di mana Sarawak ni di bawah pemerintahan keluarga Brooke. Jadi apa yang Brooke buat? Brooke telah melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbirannya. Kenapa dia libatkan penduduk tempatan? Ini adalah untuk mengukuhkan kuasa dia. Dan selain daripada itu, pembesar Melayu yang berpengalaman, contohnya ada Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung ni, telah dilantik untuk mentadbir Sarawak. Jadi secara tak langsung, ini telah memudahkan Brooke lah untuk apa? Menghapuskan kebangkitan tempatan. Sebab apa? Sebab dia nak memastikan kekukuhan kuasa dia, maka dia melibatkan pemimpin tempatan. Okey, kemudian di Sabah pula. Di Sabah di bawah pemerintahan SBUB. Okey, di Sabah ni kita rujuk kepada peristiwa Mat Saleh di mana pentadbiran SBUB ni telah menggugat kedudukan Mat Saleh. Mat Saleh ni merupakan pembesar di hulu Sungai Sugut. Ini adalah tambunan. Dan kita tahu sebelum kita dah belajar bagaimana SBUB pada peringkat awalnya sangat sukar untuk mengalahkan Mat Saleh. Akhirnya mereka buat rundingan di sini. Berlaku rundingan antara Mat Saleh dan William Covey. Di mana dalam rundingan tersebut, Mat Saleh dibenarkan untuk mentadbir daerah tambunan. Tapi kita kata ini taktik yang dijalankan oleh SBUB. Sebab apa? Setahun kemudian, tak jauh, tak lama, setahun kemudian je, kita tengok SBUB telah mungkir janji dengan dia ambil semula tambunan. Ini yang kita kata yang mencabar kuasa dan kewibawaan Mat Saleh. Waktu ni walaupun Mat Saleh menentang bagaimanapun, kita dapat lihatlah di mana akhirnya nanti Mat Saleh tewas disebabkan oleh serangan secara besar-besaran telah dilakukan oleh SBUB ke atas Mat Saleh. Jadi itulah tentang ni tentang kita kata bagaimana pentadbiran tempatan di Sarawak di bawah Brooke dan juga di Sabah yang kita boleh nampaklah kuasa pembesar juga hilang di situ. Okey, kemudian kita pergi pula akhir sekali untuk bahagian pentadbiran tempatan ialah Kelantan. Okey, Kelantan, pemerintahan pembentukan jajahan di Kelantan, pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Okey, jadi di sini kita lihatlah di mana pusat pentadbiran Pasir Putih telah dipindahkan. Kalau dulu dekat Jeram, sekarang dipindahkan ke Pasir Putih. Dan Ungku Besar pula. Jawatan Ungku Besar hanya diberi jawatan apa? Tok Kueng Muda je. Tok Kueng Muda sebelum kita tengokkan di mana kalau hierarki kedudukan Tok Kueng ni pun memang jawatan yang rendah je dalam pentadbiran. Jadi ini kita boleh nampaklah di mana di sini kuasa pembesar telah dikurangkan kat situ. Ini yang menyebabkan beliau telah kehilangan kuasa, kewibawaan dia dan juga keistimewaan dia sebagai seorang pembesar. Malah di sini telah menyebabkan Ungku Besar Jenderal ni Tuan Ahmad dan Tok
Janggut telah menjalankan kempen menentang pentadbiran baharu ni sebab apa? Sebab mengurangkan kuasanya. Sebab kuasanya telah diambil alih oleh British. Okey, itu kesan terhadap kuasa pemerintahan pentadbiran tempatan. So sekarang kita lihat pula kesannya terhadap perundangan tempatan. Ini kita akan rujuk kepada 3 negeri ni, iaitu Nanning, Perak dan juga Pahang. Okey, untuk Nanning, pelaksanaan Undang-Undang Barat di Nanning ni telah dijalankan setelah kita kata Nanning telah dimasukkan di bawah Melaka yang dianggap berada di bawah British. Tindakan British ni sebenarnya telah mencabar kuasa penghakiman Darul Said. Sebab apa? Sebab kalau sebelum ni kuasa ni penghakiman ni berada di bawah Darul Said. Sekarang dah tak berada di bawah Darul Said, berada di bawah Undang-Undang Barat British itulah. Dan kemudian yang keduanya adalah mengganggu sistem perundangan Nanning yang sebelum ni berasaskan kepada adat pepatih. Jadi sekarang dia dah pakai Undang-Undang Barat. Kalau sebelum tu berasaskan kepada adat pepatih. Jadi itu pertama perundangan tempatan kesan terhadap Nanning. Kita tengok pula di Perak, di mana di Perak ni pembinaan Balai Polis dan pelantikan Kapten Speedy ni yang merupakan penolong Presiden di Larut. Okey, apa yang berlaku di sini bila adanya pembinaan Balai Polis, pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong Residen di Larut telah mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim. So dulu Ngah Ibrahim yang berkuasa di kawasan Larut ni. Tapi sekarang ni Kapten Speedy pula yang berkuasa. Malah beliau telah dinasihati untuk menerima nasihat daripada Kapten Speedy. So kita nampaklah kuasa Menteri Ngah Ibrahim sekarang dah kurang. Okey, yang ketiga adalah Pahang. Okey, Pahang ni kita tengok konflik yang berlaku antara Datuk Bahaman dengan British. Dan menjadi makin serius apabila British telah mendirikan Balai Polis di Lubuk Terua. Jadi bila pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua ni telah menyebabkan kedudukan kita kata Datuk Bahaman ni sebagai penguasa undang-undang dah tergugat. Dulu dia yang menjadi penguasa undang-undang di mana? Di kawasan ni. Tapi sekarang ni kita tengok dah ada Balai Polis yang menjalankan kita kata sebagai penguasa undang-undang tu. Jadi secara tak langsung di sini kita nampaklah di mana kekuasaan ataupun kita kata pengaruh Datuk Bahaman di sini juga telah kurang disebabkan oleh apa? Oleh pentadbiran Barat yang diperkenalkan oleh British ni. Selain daripada itu, kesan terhadap kuasa pemerintahan kita boleh tengok pula dalam aspek kewangan tempatan. Okey, kita tengok dulu pada Perak di mana pembatalan pajakan, pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Birch di Kuala Sungai Perak telah menyebabkan nanti Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim dan juga pembesar Perak terjejas pendapatan mereka. So pendapatan mereka hilanglah di sini. Dan yang kedua kita tengok pula di Pahang. Di Pahang ni mula diperkenalkan pegawai magistrat dan pemungut hasil. Bila ada pegawai magistrat dan pemungut hasil ni menyebabkan Datuk Bahaman dan pembesar-pembesar lain yang berkuasa di Semantan yang sebelum ni dia yang pungut cukai. Tapi sekarang ni dah tidak lagi dibenarkan memungut cukai. Manakala Pahang pula kita lihat apabila adanya pengenalan pegawai magistrat dan pemungut hasil. Jadi bila adanya pegawai magistrat dan pemungut hasil ni telah menyebabkan Datuk Bahaman dengan pembesar-pembesar yang lain ni yang sebelum ni berkuasa di Semantan ni tapi sekarang tidak lagi dibenarkan untuk memungut cukai. Jadi di sini kita nampaklah di mana dari segi kewangan tu kalau dulu Datuk Bahaman dan pembesar-pembesar ni lah yang akan memungut cukai. Tapi sekarang ni untuk memungut hasil cukai semua dilakukan oleh pegawai magistrat dan juga pemungut hasil ni. Malah untuk pembesar-pembesar Melayu ni mereka telah ditawarkanlah allowance bulanan yang sangat kecil. Contoh untuk Datuk Bahaman dia hanya dapat RM70 saja dalam sebulan. Dan pembesar Pahang
sebenarnya memang tidak puas hatilah dengan pembayaran allowance ni. Sebab apa? Bagi mereka memang dia kecil lah. Dan oleh sebab tu akhirnya nanti mereka membantah tidak akan mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, itu apa yang berlaku di Pahang. So, sekarang kita lihat pula bahagian kesan terhadap kehidupan masyarakat pula. Kan? So, kita lihat bagaimana pentadbiran British ni telah memberi kesan terhadap kehidupan masyarakat. Okey, pertama kita lihat kepada kesesaraan kepada rakyat, di mana British ni telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai. Kita tengoklah cukai yang diperkenalkan ni ada cukai tanah lah, cukai hasil hutan lah, cukai tumbuh-tumbuhan lah, kan. Jadi pelbagai cukai yang diperkenalkan oleh British ni secara tidak langsung ia telah membebankan masyarakat pada waktu ni. Contoh, sistem Majlis Mesyuarat Negeri Kelantan telah mengisytiharkan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Di mana sistem pungutan cukai baru ni sebenarnya sangat menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Jadi kita lihat di situ kesan dia kepada masyarakat tempatan ni memang sangat besar lah. Okey, kemudian kita pergi dengan lebih lanjut lagi mengenai cukai, di mana kita boleh rujuk kepada cukai terhadap petani di Pasir Putih. Okey, kita tengok dulu sebelum dengan selepas British. Sebelum pentadbiran British, kita boleh lihatlah di mana kutipan cukai ni adalah berdasarkan kepada jumlah keluaran. Pada waktu ni kita kata cukai ni diberi kepada pembesar tempatan. Tapi cukai yang dikenakan kepada kita kata penduduk ni berdasarkan jumlah keluaran dia. Maksud dia di sini, jika hasil tanaman dia sikit, maka cukai yang dikenakan pun adalah rendah. Dan terhadap tanah pula, tanah yang tidak diusahakan. Kalau tanah tu tak diusahakan, maka dikecualikan daripada cukai. Ini kita kata cukai sebelum pentadbiran British. Tapi selepas kedatangan British, kita lihat dia memang agak membebankan masyarakat lah. Sebab apa? Jom kita tengok kat sini. Di mana pertama, penduduk mesti melaporkan dahulu jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki dia. So pertama dilaporkan dulu jumlah keluasan tanah yang dimiliki itu. Lepas tu pula setiap tanah tu ataupun keluasan tu 400 depa persegi akan dikenakan cukai 3 kupang ataupun 3% setahun. Itu cukai yang dikenakan terhadap tanah tersebut, dan semua pemilik tanah, tak kira lah tanah tersebut diusahakan ke ataupun tidak diusahakan, asalkan tanah tersebut adalah milik dia, maka dia wajib bayar cukai. Jadi inilah kita nampak di mana cukai yang dikenakan semasa kedatangan British ni, semasa pentadbiran British ni, kita akan nampak memang sangat membebankan. Kalau dulu berdasarkan kepada hasil, banyak mana yang dia ada hasil, itulah yang dia akan bayar berdasarkan kepada hasil. Tapi selepas kedatangan British, dia bayar berdasarkan keluasan tanah yang dia ada. Okey. Jadi itu terhadap kita rujuk kepada cukai terhadap petani yang dikenakan di Pasir Putih lah. Okey. Kemudian masalah pula. Masalah untuk membayar cukai. Kan dia dah kena bayar cukai, tapi kat mana dia nak bayar cukai tu pula? Jadi penduduk Pasir Putih ni di Kelantan ni menghadapi masalah untuk bayar cukai. Sebab apa? Sebab pertama kerana pejabat bayaran cukai ni jauh dari tempat tinggal. Jadi dah jauh dari tempat tinggal dia. Dan satu lagi, nak bayar cukai ni mesti dijelaskan mengikut waktu pejabat. Jauh dari tempat tinggal dia. Mungkin dia pergi pun dia sampai dah petang dah. Tiba-tiba waktu pejabat pun dah habis. Maksudnya dah tutup pula pejabat tu. Ini yang kita kata tak efektif lah. Kita kata kan tak macam tak kena kat sinilah, di mana ini sebenarnya sangat menyusahkan masyarakat. Mungkin rakyat nak bayar, tapi disebabkan oleh apa? Waktu nak membayar tu pula tu kita kata mengikut waktu pejabat, menyusahkan pula lah penduduk. Dan satu lagi, penduduk yang enggan bayar cukai. Kalau siapa yang enggan bayar cukai ni, maka dia akan ditangkap dan juga akan didenda. Inilah yang menyebabkan nanti penduduk jadi makin benci kepada British. Sebab apa? Sebab menyusahkan mereka.
Kita kena ingat bezanya waktu dulu dengan waktu sekarang. Sebab kalau waktu dulu, kalau dia nak bergerak ke satu tempat, dia akan ambil masa yang lama. Berbeza kita dengan waktu sekarang ni, yang masa kalau kita lihat, kita cepat je kita boleh buat. Kita boleh bayar online dan sebagainya. Dulu tak. Kalau dulu, penduduk terpaksa bergerak pergi ke tempat tersebut dan ambil masa yang lama lah untuk sampai ke tempat tersebut. Okey, itu dari segi masalah penduduk tempatan ni untuk membayar cukai. Okey, kemudian kita lihat pula yang kedua iaitu bercanggah dengan nilai tempatan. Kan? So, kesan kepada kehidupan masyarakat ni bercanggah dengan nilai tempatan. Okey, perubahan baharu yang diperkenalkan dalam pentadbiran ni secara tidak langsung bertentangan dengan nilai tempatan. Kenapa bertentangan dengan nilai tempatan? Jom kita tengok contoh di sini. Di mana penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk pertempatan ataupun berhuma. Kalau dulu tak perlu benda ni. Sekarang ni sejak pentadbiran British, mereka wajib perlu ada surat kebenaran ni untuk masuk hutan, untuk mengambil hasil hutan, buka tanah untuk pertempatan maupun untuk berhuma. Dan cukai mestilah dibayar di pejabat tanah. Kes dia sama macam sebelum ni lah. Nak pergi bayar cukai di pejabat tanah lagi. Dan jika penduduk gagal untuk membayar cukai, maka dia akan didenda. Jika dia gagal pula untuk membayar denda tersebut, maka penduduk tersebut dia akan apa? Dipenjarakan. Itu kita kata perubahan baru ni yang kita nampak ni sebenarnya memang bercanggah dengan nilai tempatan kita lah. Dan secara tak langsung macam cikgu cakap tadi lah, menyulitkan ataupun menyusahkan penduduk. Okey, so sekarang kita tengok pula di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, pertama kita tengok dulu di Sarawak, di mana di Sarawak 1894, DJS Bailey yang merupakan pegawai buruk yang bertugas di Simanggang telah mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lopa. Dan apa yang dia buat? Dia telah mengeluarkan arahan untuk memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan. Jadi di sini kita tengok reaksi daripada orang Iban. Kita lihatlah di mana orang Iban ni sebenarnya membantah paksaan supaya berpindah ke pertempatan di sepanjang sungai utama. Sebab apa? Sebab perkara ni sebenarnya menjejaskan kegiatan tanaman pindah mereka. Jadi sebab tu dia orang tak nak pindah. Dan perkara ini jelaslah kita lihat apabila ketika penduduk nak memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan ni, contoh macam tempayan dengan tembaga ni, telah dirampas oleh pegawai bertugas kerana apa? Gagal bayar cukai. Sepatutnya barang mewah untuk orang Iban ni tak perlulah dikenakan cukai dan hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai je. Tapi ni tak. Kalau tengok contoh kat sini sangat membebankan penduduk Sarawak pada waktu ni. So kita tengok pula di Sabah. Di Sabah di bawah pemerintahan SBUB, Syarikat Borneo Utara British, SBUB sebenarnya memperkenalkan pelbagai jenis cukai dan cukai yang diperkenalkan ini sebenarnya sangat membebankan rakyat. Dan selain daripada itu, kita boleh lihatlah di mana penduduk sendiri mendapat layanan yang tidak adil. Ini kita rujuk kepada orang murut di mana pentadbiran SBUB ni telah menindas orang murut. Okey, apa yang dibuat ke atas orang murut ni? Pertama, mereka ni telah dilarang untuk membuka tanah baru untuk pertanian pindah ataupun pertempatan, dan inilah sebenarnya yang menyusahkan, yang membebankan penduduk. Sebab apa? Sebab mereka kekurangan bekalan beras, iaitu makananlah sebagai sumber makanan mereka. Dan kemudiannya orang murut pula telah dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Bukan mereka nak tentukan sempadan, bukan orang murut yang minta pun. Sebenarnya SBUB yang datang untuk tentukan sempadan ni. Tapi yang kena bayar untuk sukat tanah ni adalah orang murut. So kita kata membebankan lagi lah, terpaksa membayar pula untuk sukat tanah tersebut. Malah yang paling teruknya kita lihat, suami isteri orang murut ni dipaksa untuk tinggal berasingan. Malah mereka ni telah dipisahkan dengan aliran sungai.
Di sini kita lihat bila dipisahkan dengan aliran sungai ni, jadi dia duduk berasingan lah. Suami sebelah sana, isteri sebelah sini. Dan setiap kali mereka ingin berjumpa, maka mereka akan dikenakan denda sebanyak $1. Jadi itu kita nampak beban yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu ni, terutamanya masyarakat Sabah lah, sebab untuk suami isteri pun kita lihat mereka terpaksa tinggal berasingan dan kalau nak jumpa mesti kena bayar denda sebanyak $1. Jadi itu je yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu untuk kali ini. Jadi kita boleh lihat di mana sistem pentadbiran barat sebenarnya ni memanglah mengancam kehidupan sosial masyarakat tempatan. Jadi, cikgu harap perkongsian kita akan dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh kamu. Jadi, cikgu harap segala usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dengan share. Dan sekian, terima kasih. Berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Bye.